Masih bersama saya lagi dalam Oret Nopo Channel. Laungan Ubah Kelantan, itulah laungan yang menyemarakan, laungan yang bergema di negeri Kelantan malam semalam, sahabat-sahabat semua, dalam program Jelajah Perpaduan Madani bersama dengan kepimpinan Kerajaan Perpaduan bersama Timbalan Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi menarik untuk kita dengar ucapan padu daripada Presiden UMNO Datuk Seri Zaidah Hamidi, juga sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sahabat-sahabat semua, laungan rakyat Kelantan yang mahukan perubahan, inilah yang menjadi mungkin punca Kerajaan Kelantan yang ditadbir oleh PAS ini akan bertukar pada PRN yang akan datang ini. Jadi sahabat-sahabat semua, saya mau kita menonton dan juga mendengar ya laungan ini ataupun ucapan daripada Zaidah Hamidi yang berapi ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Oret Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama ucapan daripada Zaidah Hamidi. Ini siri yang kelima di dalam Jelajah Perpaduan Madani. Saya tabik pada Tok Leh, ini paling ramah. Tok Leh, ada hantar bas? Ada makan? Ada minum? Atau duit poket? Itu tandanya kita mahu ubah. Ubah. Ubah, ubah, ubah. Kalau lagu ni, BM memang semangat lah. Kecek dengan kita lepas ni. Yang ada biru di sini, UMNO lah, MCA lah, MRC lah. Insan yang ada di hadapan kita ini, ketika itu PS 1.0, Menteri Dalam Negeri ketika itu, Muhyiddin Yassin, Perdana Menterinya Atok. Kedua-dua ini mahu mengharamkan UMNO. Insan dan sosok inilah yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu yang tidak pun bersama dengan kita atas prinsip bahawa perbezaan pendapat diizinkan, tetapi namun nak haramkan UMNO tidak sekali. Inilah hero kita yang hingga UMNO terus hidup bersama-sama ini. Saya yakin beliau akan cerita. Apabila kita mahu mewujudkan kerajaan perpaduan, ada yang mengatakan pok-pok tu. Saya minta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tarik pertuduhan pada saya. Kita akan dengar. Datuk Seri cerita dengan rakyat Kelantan ini, sekalipun saya tidak pernah minta tuduhan-tuduhan mahkamah itu ditarik. Betul? Puak-puak ni buat fitnah. Pelbagai-bagai fitnah. Dengan tidak untuk menyentuh hal peribadi lah. Sebenarnya kerajaan Kelantan ini selama 33 tahun telah gagal. Kita berada di macam ini selepas 33 tahun kita PH dan BN dan PH mahu menebus kepada kegagalan kerajaan Kelantan itu. Betul? Sebab saya tidak mahu bercakap tentang air, tentang tanah, tentang lembu kebak. Tapi cukuplah. Berapa peratus sumbangan kerajaan Kelantan, negeri Kelantan dalam pembangunan ekonomi negara? Cuma 1.8%. Padahal orang Kelantan ramai yang pandai. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi ketua eksekutif berkata-kata. Semuanya di luar Kelantan. Kerana Kelantan tidak dapat melakukan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat memberikan pekerjaan kepada rakyat Kelantan di mana mereka terpaksa mencari kerja di luar.
Kita tidak janji syurga. Kita tidak janji bulan bintang. InsyaAllah kalau kerajaan perpaduan dapat membentuk kerajaan di negeri Kelantan ini, InsyaAllah semua masalah itu kita berazam untuk majukan negeri Kelantan. Ya, masalah air tidak selesai. Sebelum kita ambil alih pun, PM telah luluskan 1,700 juta. 1.7 million. 1.7 billion. Sebelum kita ambil alih kerajaan, PM baik hati bantu Kelantan. Apatah lagi, kalau kita ambil alih, lebih banyak lagi projek dan peruntukan pembangunan di negeri Kelantan. Begitu juga masalah-masalah lain. Kita tahu terlalu daif keadaan sini. Kesian orang Kelantan. SKMK. Tapi kita tidak akan lakukan itulah. Datuk Seri Anwar takut isteri, saya lebih takut lagi. Soal yang ada di hadapan kita ialah, kalau negeri-negeri lain boleh maju, kalau negeri lain boleh membawa pelabur-pelabur, kenapa tidak di Kelantan? Ya, ada usaha untuk bawa pelabur ke Kelantan, tapi harga tanah lebih mahal daripada lokasi tertentu di negeri Selangor atau di Lembah Kerang. Betul tu, betul. Tepuk kedai tu, tepuk kuat. Ada banyak masalah lagi, dia kata Islam. Gapo dia? Terancam. Datuk Seri Anwar nanti dijelaskan lagi. Berapa peruntukan JAKIM? 1.5 bilion. Sebelum itu, dalam kerajaan PN, dalam kerajaan PH 1.0, 1.0, sikit. Mahathafiz, Tadika Kemas, hal-hal yang berkaitan dengan kafa, dengan guru takmir, masjid, surau, imam, Bilal, Tok Siak, semua dilakukan dengan yang terbaik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana Islam terancam? InsyaAllah apabila PM memberikan mandat kepada saya untuk melihat tentang tata kelola dalam sekolah-sekolah dan institusi agama. Saya tahu institusi agama di bawah kerajaan negeri. Tetapi mana-mana yang boleh dibantu oleh kerajaan pusat, termasuk Mahathafiz. Saya ingin memberitahu tuan-tuan dan perempuan, kita berazam. Mahathafiz sama ada berdaftar atau tidak berdaftar di seluruh negara, kita akan bantu. Terdapat hanya 1,133 Mahathafiz yang berdaftar, yang dapat bantuan daripada kerajaan. Tetapi azam kita, nekat kita, tekad kita ialah kita mahu mewujudkan hufaz yang profesional. Berapa ramai? 125,000 orang yang hafal 30 juzuk, tasmih, tashih dan kita syahdakan. Tetapi mereka engineer, mereka arkitek, mereka lawyer, mereka kerja dalam bidang profesional. Ini dilakukan bukan hanya pada kempen pilihan raya ini. Apabila PM ambil alih, tasking itu, usaha itu diserahkan pada saya insyaAllah saya akan lakukan yang terbaik untuk memberikan pembangunan dan kemajuan kepada Islam. InsyaAllah ini akan saya lakukan. Apatah lagi di negeri Kelantan dalam keadaan sekarang ini. Tuan-tuan dan perempuan, banyak masalah yang tidak boleh diselesaikan. Saya tahu Tok Le, Datuk Wira, Ahmad Jazlan, Yaakob, Jamud. Beliau tidak mahu bertanding. Walaupun beliau parlimen perang. Inilah pemimpin Kelantan yang ikhlas. Datuk Awi Haji Ahmad, ayah mak kita, tak say bertanding. Kerana dia mahu bagi peluang kepada yang lain-lain. Saya sebagai pengurusi Barisan Nasional telah mengumumkan melalui Setiausaha Agong calon-calon kita. Calon-calon muka baru. Berapa ramai calon muka baru?
63% muka-muka baru mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Hanya 18% saja ada kesinambungan muka lama. Ada 20 atau 19% yang kita harap mereka dapat membantu kita. Artinya berapa? 85% calon-calon kita mempunyai kelulusan ijazah dan kelulusan profesional. Begitu juga calon-calon daripada PH. Inilah masa yang terbaik untuk kita kemukakan muka baru, untuk kita mahu memberikan optik yang baik untuk rakyat keseluruhannya. Dari 245 calon-calon di seluruh 6 negeri ini, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan 108 calon kepada UMNO dan Barisan Nasional. Artinya 44% diberikan pada UMNO dan Barisan Nasional. Atas kepercayaan itu, mari kita berikan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi. Kita lihat di Kelantan berapa adun kita termasuk ayah mak. Di Kedah, daripada 3 yang kita menang, 1 lari tinggal Batu Nensan, 2 orang. Di Selangor, kita menang 4. Pilihan raya kecil 1, kita ada 5. Berapa Datuk Seri Anwar bagi pada kita di Selangor? Berapa bagi di Kedah? Berapa dia bagi Pulau Pinang? Berapa bagi Negeri Sembilan? Berapa bagi Kelantan? Berapa bagi Terengganu? Yang paling ramai calon BN ialah di Kelantan. Tok Le, jangan bagi malu saya. Calon BN paling ramai di negeri Kelantan. Kerja keras. Kalau kita mahu menang, kita buat kerja dalam pilihan raya cara orang mahu menang. Saya yakin pada malam ini semangat ini diperlihatkan oleh yang berbaju biru. Saya yakin kawan-kawan yang dulu PAS, Datuk Cik Loh pun ada di sini. Saya yakin, bukan mendahului hukum Allah. Saya yakin. Kalau semangat inilah yang kita perlihatkan mulai malam ini hingga 12 bulan Ogos nanti. Kita minta rakyat Kelantan, berikanlah peluang sekali ini kepada calon-calon Barisan Nasional untuk menang dan memerintah Kelantan. Kali ini insya-Allah kita akan berikan yang terbaik untuk rakyat dan negeri Kelantan keseluruhannya. Jika dalam tempoh 5 tahun ini kita tidak memperlihatkan prestasi yang baik, tak apa, ubah. Tetapi saya berjanji dengan nama Allah, ditakdirkan Allah, insya-Allah, biiznillah, kalau kita memegang kerajaan negeri Kelantan ini, PM memberi komitmen yang tinggi untuk negeri Kelantan. Kalau PM tutup penglu bagi anak buah dan puak-puak dia, betul? Di bawah KKDW, kita ada rumah PPRT, baiki rumah 17,000, buat rumah 17,000. Kita minta senarai kasih bagi pada pegawai Jajah Hair bagi Bengulu. Bagi kepada siapa? Puak-puak dia. InsyaAllah, kalau kita menang, kita akan berlaku adil kepada semua. InsyaAllah, orang UMNO, orang BN, kita akan turut berikan keutamaan dalam bantuan itu. Boleh? Itu baru keadaan yang adil. Ini bila dapat PT, mu 1, aku 1. Mu 2, aku 3. Zaman itu telah berlalu. InsyaAllah di bawah kerajaan perpaduan ini, perkara itu tidak akan berlaku. Hak itu kita serah pada Datuk Awi. Tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi saya nak kecek. Tapi lebih baiklah tanpa Cikgu Deng, saya jemput PM untuk bucak ambil alih. Kita berikan penghargaan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik, itu dia sahabat-sahabat semua ucapan daripada Timbalan Presiden
bukan timbalan ya, timbalan Perdana Menteri. Itu dia, dan juga Presiden kepada Parti UMNO. Ucapan yang padu, ya, kita boleh nampak sorokan daripada penyokong daripada rakyat Kelantan yang memang mahukan perubahan, sahabat-sahabat semua. Inilah yang dimahukan oleh mereka yang selama ini ya tidak diperlihatkan ataupun tanggungjawab kerajaan lebay pas di Kelantan, mengabaikan tanggungjawab mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri ini, khususnya seperti masalah air, bekalan air bersih, sahabat semua. Mereka mahukan perubahan, jadi rakyat Kelantan bangkit dan ubah bersama dengan kerajaan perpaduan. Jadi itu pandangan saya, bagaimana pula dengan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema, jangan menjadi seperti walan walontit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.